Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan dan puan-puan, kita masuk pula ke dalam satu juzuk seterusnya, iaitu juzuk 9. Juzuk 7, kita belajar tentang mindfulness. Juzuk 8, kita belajar tentang melihat apa yang Allah beri itu lebih daripada apa yang kita nak dengan kacamata mindfulness. Sekarang juzuk 9. Juzuk 9 adalah tentang rejection, ketidaksudian, penolakan. Allah nak beritahu dekat kita, apa yang Allah beri ni tidak datang dengan kapet merah. Apa yang Allah beri dekat juzuk 8 tidak datang dengan mudah. Apa yang Allah nak bagi dekat juzuk 8, semuanya bukanlah ertinya kita akan bahagia selama-lamanya dekat dunia ni. Segala pemberian ini datang adalah untuk menguji kita, untuk menguatkan kita bagaimana kita nak mendepani realiti dunia yang sakit. One of the biggest reality yang kita kena akui. Satu realiti yang sangat besar, yang sangat pahit yang kita kena akui dan kita kena depani di dunia ini adalah rejection. Tentang semua yang kita kena reject. Semua yang orang reject kita, keadaan yang reject kita, society yang reject kita. So, juzuk 9 adalah tentang bagaimana dunia ni Allah ciptakan, the nature of the world is all about to throw us out. Bagaimana Allah menciptakan nature dunia ni adalah tentang mengusir kita, membuang kita. So, this world somehow created in the sense of rejection. Dunia ni Allah telah ciptakan dengan ada satu karakter di mana dia akan reject kita. So, I'm so sorry to tell you this, tuan-tuan dan puan-puan. Yang dunia ni memang diciptakan dengan keadaan dan juga dengan sistem yang always throw us out, yang always reject us, yang akan sentiasa reject kita. So, if we try to find somehow comfortable acceptance, kita nak rasa macam kita diterima dekat dunia ni, kita rasa selesa dekat dunia ni, I am so sorry to tell you that there is no such thing in this world. Tak ada benda tu dekat dunia ni. Dunia ni memang dia punya nature dia akan reject kita. Kita belajar benda ni dalam juzuk 9, tuan-tuan. Pertama, Allah dedahkan dalam juzuk 9 tentang tentang Nabi Syuaib yang kena usir dengan kaum dia. Nabi Syuaib kena usir dengan kaum dia. Dia diusirkan kaum dia kerana dia datang berdakwah, kemudian dia diusir kaum dia. Kemudian Allah cerita tentang Nabi Musa yang kena usir. Tuan-tuan, Nabi Musa kena usir keluar daripada Mesir. Kemudian dalam perjalanan Nabi Musa nak selamatkan kaum dia, Bani Israel, kaum dia masih lagi mengusir dia secara akidah, secara kepercayaan. Bukan senang Nabi Musa nak teruskan perjalanan walaupun mereka telah melihat dengan mata kepala mereka tentang laut yang terbelah, tentang mukjizat Nabi Musa yang datang dalam pelbagai cara. Tapi mereka tetap mengusir Nabi Musa. Mereka tetap suka nak terima arahan Nabi Musa. Kita belajar daripada juzuk 1 tentang mereka yang suka mempersoalkan banyak perkara tentang Nabi Musa. Kita belajar kemudian dalam juzuk seterusnya tentang mereka yang bertanya macam-macam kepada Nabi Musa. Sengaja-ngaja nak memperolok-olokkan arahan Allah SWT. This is a very serious and complicated society yang kita kena deal. Dan kita belajar benda ni. Nabi Musa ni adalah orang yang paling jujur dan sangat ikhlas nak bantu kaumnya. Selain daripada arahan Allah SWT. Tapi akhirnya dia di-reject oleh kaumnya sendiri. Masa nak masuk ke Kanaan, nak masuk ke Palestin, mereka kata kepada Nabi Musa, kau masuklah dulu dengan tim kau. Sebab kami dengar dalam ni ada orang-orang yang kuat-kuat sangat, kami takutlah. Padahal Allah dah janjikan kemenangan. Rejection. Lepas tu Allah kata, Allah hukum mereka kerana Nabi Musa berdoa agar mereka dihukum. Kerana tak taat dengan perangai macam tu, tak larat sangat dah. Yatihuna fil ard. Mereka disesatkan di padang teh. Kita cerita tentang Nabi yang sedang diusir. Kemudian dalam ayat seterusnya, ayat surah Al-Anfal, Allah cerita Nabi Muhammad Rasulullah SAW dan juga orang Islam yang kena usir daripada Mekah kerana keadaan di Mekah sangat tak membantu mereka. Mereka dihalau, mereka dideritakan, mereka dizalimi. Society reject mereka, tuan-tuan. Dan mereka akhirnya pergi ke Madinah. Allah cerita momen tu. Ingatkah kamu tentang orang-orang di Madinah yang terima kamu? Orang-orang Mekah yang usir kamu, orang kafir Mekah yang usir kamu. Semuanya adalah tentang rejection, tentang pengusiran masyarakat, tentang pengusiran dunia kepada orang-orang yang beriman dengan Allah SWT. Kemudian last sekali Allah sebut kat dalam last sekali surah juzuk 9 ni, last sekali Allah kata Allah lah pelindung kita, wa huwa maulakum. Allah lah yang melindungi kita. Kerana jawapan kepada pengusiran ini adalah untuk apa?
untuk kita sedar bahawa yang boleh melindungi kita hanyalah Allah SWT. Kalau kita bergantung dekat satu kaum, kaum itu boleh mengusir kita. Kalau kita bergantung dekat satu orang, orang tu boleh mengusir kita. Kalau kita bergantung dekat satu keluarga, keluarga tu mungkin boleh mengusir kita. So we are living in the world of rejection. Kita sedang hidup dalam dunia yang penuh dengan ketidaksudian. Our family boleh reject kita. Our society boleh reject kita. Our friends boleh reject kita. Semua benda boleh reject kita. Keluarga Nabi yang Nabi sayang dekat Mekah tu, pakcik dia, pak ngah dia, semua keluarga, semua orang kenal dia, semua orang yang dia sayang, boleh reject dia. Hanyalah satu yang tak akan reject kita, iaitu Allah, yang akan melindungi kita, yang akan bantu kita, iaitu Allah SWT. So kenapa kita diusir? Allah sebut dalam juzuk ini. Apakah mesej di sebalik pengusiran ini? Apakah mesej di sebalik Allah ciptakan dunia yang nature dia adalah rejection? Pertama, kata Allah SWT, la yafqahuna biha. Kita nak diajar oleh Allah SWT bahawa untuk kita mendapat satu nikmat, iaitu nikmat mendapatkan kecerahan hati ataupun kejelasan hati. Sebab tu Allah sebut dalam juzuk ni, yang ayat yang kita selalu baca, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi mereka tak faham. Kenapa Allah sebut lahum qulub? Kenapa tak sebut lahum, orang kata apa, akal? Mereka ada hati tapi mereka tak faham. Allah usir kita untuk kita melihat dengan jelas, tapi bukan hanya dengan kepala otak, tapi dengan hati. Allah nak minta kita ada spiritual clarity ataupun emotional clarity. Allah nak minta kita tengok dengan mata hati kita what's happening. Sebab kalau kita tak diusir, kita tak akan nampak, kita tak akan sedar. Orang tak berubah kerana faham, orang berubah kerana sedar. Kemudian Allah sebut lagi dalam ayat yang ada dalam juzuk yang sama, tentang membaca, kalau Al-Quran, ketika kamu mendengar orang membaca Al-Quran, kamu haruslah diam. Agar kamu menjadi orang yang turhamun, dicintai oleh Allah SWT. So, Allah nak ajar kita untuk, bila kita diusir, Allah nak ajar kita untuk menjadi orang yang sangat respect dan sangat diam, sangat saat mendengar wahyu Allah SWT. So, we are able to listen more when we are in the, orang kata apa, in the state of being thrown out from the society. Kalau kita diusir ni tuan-tuan, kita akan mendengar dengan lebih. Cara untuk mendengar dengan lebih adalah diam saat kamu mendengar kalam Allah ini dibacakan. Maka Al-Quran, bila kamu dibacakan dengan ayat Allah SWT, ayat Al-Quran, kamu diam. Kerana diam itu akan menjadikan kamu satu hamba yang dicintai, yang diberikan rahmat oleh Allah SWT. Kemudian Allah kata, last sekali, antara salah satu sebab kenapa kita ni menjadi hamba yang sentiasa terusir oleh dunia, kerana kita nak menjadi saksi satu hari nanti di depan Allah SWT. Kat inilah ayat dekat dalam juzuk ni lah, saya tulis dalam buku saya ni juga. Allah sebut tentang bala syahidana, kami menjadi saksi tentang kehebatan Allah SWT. Dalam juzuk yang sama, kita akan baca benda, contohnya dalam, saya nak baca ayat tu sikit lah tuan-tuan. Kejap. Okay. Ayat dalam yang ada dalam juzuk ini juga adalah tentang bala syahidana. Okey, wa iz akhadha rabbuka min bani adam, bila Allah keluarkan kita daripada sulbi Nabi bani Adam, anak cucu Adam. Kemudian wa ashhaduhum ala anfusihim alastu bi rabbikum, dan kemudian Allah ambil kesaksian terhadap roh itu, bukankah aku ini Tuhanmu? Allah bertanya kepada kita. Kemudian kita pun kata, qalu bala syahidana, sesungguhnya ya, aku bersaksi engkaulah Tuhan kami. So kita dah ada pengakuan itu. Kita dah ada pengakuan itu, yang Allah adalah Tuhan kita. So this is why we have been thrown out. Ini adalah sebab why we have been rejected. Ini adalah sebab kenapa kita kena selalu menyadarkan diri kita yang kita berada dalam dunia yang mengusir kita. So we can say in front of Allah SWT, bila dunia mengusir kita, kita datang kepada Allah dan kita kata, qalu bala syahidana, yes, kamu adalah Tuhanku. Aku menyaksikan kamu sebagai Tuhanku, because the world is not our place. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.